Sebelum tuan-tuan tanya, yang saya beritahu dulu, dua lagu yang kita rasakan sangat dekat jurang markahnya, iaitu lagu jurang, kalau boleh saya umumkan adalah kurang 2 markah saja. Kita timing berapa lama dia boleh bertahan. Jiwaku yang ada hanyalah rindu, sekedar kudukan rasa. Anda kata anda mempunyai sebarang soalan yang bersesuaian dengan AJL 37, anda boleh sahaja bertanyakan soalan kepada mereka. Tetapi sebelum itu, kita ingin mendengarkan dulu sepatah dua kata daripada Datuk Khairul Anwar Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima dan Primewood Studio. Silakan Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita selesai AJL tahun ini, AJL ke-37, dan alhamdulillah juga kita merasakan yang antara tahun-tahun yang hebat dengan barisan lagu-lagu yang dipertandingkan dan juga barisan persembahan yang disajikan pada awal pembukaan dan juga interlude sebelum announcement untuk pemenang. Dan kami di TV3 amat berterima kasih kepada semua kaki tangan pekerja dan tidak lupa juga pada juri-juri yang menjurikan pertandingan ini, semua finalis, dan tidak lupa sama sekali adalah penaja-penaja yang telah bersama kami tahun ini di AJL. Mungkin kita juga boleh dengarkan sepatah dua kata daripada Ketua Juri AJL 37, Datuk Muzani, di atas pemilihan pemenang ataupun juara anugerah juara lagu 37. Silakan Datuk. Tak boleh. Okey, Assalamualaikum yang bahagia Datuk Kai dan juga para rakan-rakan wartawan. Okey, malam ini kita sampai ke acara kepuncak di mana teka-teki siapa yang menggodol AJL yang ke-37 ini telah pun kita umumkan. Dan seperti mana yang kita tahu, 12 daripada 12 lagu, 7 lagu berada dalam genre pop balada. Lagu Aina Abdul, Masya, Kaibaha, lagu apa ni, Naim Daniel, dan juga beberapa lagu lain. 2 lagu berada dalam kategori hip hop, iaitu lagu Semalam Masih dan Payung Pelangi. Juga 1 lagu berada dalam R&B, Anugerah Terindah, dan juga 2 lagu etnik contemporary, lagu daripada Syihah Zikir dan juga Imam Troy. So kita dapat lihat 7 pop, 2 hip hop, 2 etnik dan 1 di R&B. So malam ini 2 lagu amat berdekatan. Sebelum tuan-tuan tanya, yang saya beritahu dulu, 2 lagu yang kita rasakan sangat dekat jurang markahnya, iaitu lagu Terus Hidup dan juga lagu Semalam di Temasek. Okey. Apabila pemarkahan dibuat daripada sudut, kita kupas daripada sudut melodi lagu, melodi dan kreativiti lah, sebab melodi itu ada pada Terus Hidup, kreativiti itu ada kepada lagu hip hop. Dia kurang melodi tetapi kreativiti dari segi penyampaian. Kemudian lirik kedua-duanya sangat kuat. Terus Hidup dan juga Semalam di Temasek itu mengisahkan tentang kehidupan dan kematian. Saya kaji kemudian daripada segi vokal ni ada 2 di dalam album dan persembahan di atas pentas. Kalau tuan-tuan tengok tadi, Aina Abdul dinobatkan sebagai the best vocalist. Itu antara faktor-faktor yang mengangkat
markahnya menjadi sedikit lebih jurang. Kalau boleh saya umumkan adalah kurang 2 markah saja dengan lagu Semalam di Temasek. Dan begitu juga dengan yang ketiga. Kalau kita lihat apabila ada 7 lagu yang genre pop, balada, kita cuba mencari adakah kelainan lain yang dapat kita angkat, dan kita lihat naskah yang dibawa oleh Alif Sata, Anugerah Terindah, menjadi pilihan kita untuk kita angkat untuk tempat yang ketiga. Sebabnya apabila pop terlalu banyak dan digarapkan dalam bentuk minor, sebenarnya kita mengupas lagu tersebut daripada sudut melodi, ya. Ada perbezaan antara satu, tetapi dalam penciptaan pop balada ini kadang-kadang the composer tend to the cara yang agak lebih kurang sama. So bagi saya tidak ragu-ragu mengangkat Aina Abdul. Kalau kita lihat persembahan live-nya dan albumnya ada sedikit perbezaan. Dibawanya persembahan live itu melebihi daripada yang di dalam album. Garapan yang dibuat oleh Jenny Chin tu bukannya mudah. Kalau kita kaji, di akhir tu dia ada progression chord yang akan menjerat penyanyi. Tetapi tempat sedemikian ni telah dilaksanakan, telah pun disampaikan oleh Aina Abdul dengan begitu sahaja. Dan bagi saya, kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengangkat sebulat suara kepada para juri Aina Abdul untuk menjadi juara AJL dengan tidak menidakkan kekuatan lagu Semalam di Temasek yang datang dengan satu naskah yang bersifat, saya rasa, luar biasa lah. Kita pun tak boleh terfikir komposer dapat mengeluarkan idea yang sebegitu rupa. Itu juga dengan persembahan terbaik Syiha Zikir menduduki markah yang paling tinggi. No doubt Naim Daniel pun okey lah, dia punya tidak kalah. Begitu juga dengan persembahan Semalam di Temasek. Dari segi garapan persembahan mampu juga untuk pergi ke atas sebagai persembahan. Tapi kita melihat keseluruhan daripada segi corak persembahan, markah sebulat suara pada juri mengangkat lagu Syiha Zikir untuk menjadi juara dalam persembahan baik. So, ada soalan? So, tadi kan tu kata the first second phase, right, dia punya markah 2 kan dia punya jurang. Yeah. How about the third competition? Ya. Lagu yang nombor 3, 1, 2 dekat, tapi 2 dengan 3 tu ada sedikit jurang. 3 dengan 4 tu dekat. So kalau boleh saya reveal, nombor 4 antara Korban dengan lagu Masya lah gitu. Tapi jadi saya melihat ada 3 yang terbaik lah. So macam saya katakan, 1 dan 2 tu sangat dekat. Tetapi kelebihan yang ada pada malam ini berpihak kepada si Aina. So selayaknya apabila menang dalam kategori vokal terbaik, of course dia akan mengangkat markahnya sebagai juara. So bagi saya amat berpuas hati lah dengan pilihan juri-juri yang sebulat suara memilih lagu ini. Ernie kita menjurikan vokal terbaik ni berpandukan pada lagu sebenarnya. Dia datang, mungkin dia boleh buat lebih lagi.
Macam Ernie Zakri, no doubt very powerful vocalist. Tapi apabila dia datang dengan karyanya yang mungkin tidak dapat menonjolkan keseluruhan kekuatan vokal, bagus dia nyanyi malam ni. Tetapi kadang lagu yang dinyanyikan itu, berbanding dengan mungkin Aina Abdul yang upahannya dibuat lain dan dapat melaksanakan dengan baik. Dan begitu juga dengan Marsha. Okeylah, persembahan Marsha saya rasa bagus. Cumanya bila kita terlalu banyak membuat satu kekkan atau jeritan, sebenarnya itu ialah satu kadang-kadang boleh memerangkap dah. Kadang-kadang boleh merangkap dan kadang-kadang keselesaan kita apa terlalu banyak sangat main vokal lah. No doubt she's a good singer bagi saya. Cumanya dalam kaedah dalam perkara ini kita melihat Aina Abdul dengan naskah yang terbaik, melodinya dan dengan gubahan yang dibuat malam ini dia dapat melaksanakan. Saya rasa the best three tu Aina Abdul mengatasi Ernie dan juga Marsha. Okey, 3 dalam yang terbaik. So Datuk, maknanya Aina Abdul menang mudah dari segi kategori vokal. Melodi dia kuat. Melodi dia perjalanan melodi ada momen-momen. Kemudian lirik dia bagus. Nyanyian dalam album siapa pun bagus. Tetapi kita nak dengar malam ini. Dan malam ini dia telah melaksanakan gubahan lain sedikit daripada album. Lagu yang sama tapi digubah, diolah balik dan dia dapat di situ kelebihannya berlaku. Kadang-kadang antara arranger dan juga singer tu, kadang-kadang apa yang arranger buat, penggubah buat tu tidak dapat dilaksanakan oleh penyanyi. Tapi dalam hal ini saya rasa Aina dapat melaksanakan. Susah kita nak cari kepincangan dalam persembahan dia daripada segi pitching, daripada segi expression, dynamic, semua ada dalam lagu tu. Semua ada dalam lagu tu. So saya rasa itu kelebihan. So nak kata menang mudah, tak menang mudah. Dia katakan tadi semalam di Temasek tidak kurang dengan karya hebatnya dalam kategori yang bezalah. So memang sukar bagi kita menjurikan lagu pop balada, lagu hip hop, juga lagu-lagu daripada contemporary, lagu R&B. Memang sukar, kita nak kena letak ke semua sudut, kita kena perhalusi. Ya. Adakah barisan juri ada audition awal dan adakah ia menepati prediction juri atau dia berubah ketika musik persembahan? Kita tak predict awal. Ya. Macam dah lagu tu dah diketahui awal dari segi rakaman, dari segi seni. Of course, lagu yang masuk dalam industri selain daripada juri, tuan-tuan perempuan pun boleh jurikan juga kan, netizen boleh juri. Tetapi bagi kita album satu hal. Juri-juri semua diberikan lagu dah sebelum dia datang malam ini, kita bagikan untuk dia dengar. Sebab malam ni kalau nak dengar semua, kita nak kena biasakan lagu. Juri diberikan lagu seminggu, tapi bukan untuk membuat keputusan. Keputusannya berlaku malam ini. Kerana apa yang di dalam album akan jadi berbeza. Sebab dalam album tu kadang ada auto tune, nyanyi memang takkan lari punya lah. Dalam album tu semua sedap. Okey. So, tetapi kita dapat melihat dah perjalanan melodi dah awal. Kita dapat melihat satu-satu di sebelum malam ni kita dapat, tapi kita tak letakkan satu pemakahan. Pemakahannya semua berlaku malam ini. So dari segi melodi, lirik, vokal dalam album dan vokal di lokasi. Adakah malam ni punya calculation dari segi penyanyi? Alright, sekarang ini kita menampilkan kepada anda iaitu pemenang vokal terbaik dan juga pemenang bagi juara anugerah juara lagu ke-37 iaitu Aina Abdul. Ada soalan daripada adik. Yes. Adakah malam ni punya sebab
macam edition sebelum ini, the pre-judging markah memang tak ada kan. So malam ni saja saya percaya dah 20% saja ataupun sama tak. Tidak berlaku pre-judging. Itu selalu yang dikatakan. Sebenarnya pre-judging tidak pernah berlaku. Yang berlaku ialah kita mendengar. Setiap juri diberikan tugasan mendengar lagu sebelum datang malam ni. Dia kena biasakan dengan lagu. Dia kena biasakan. Macam saya akan tulis semua dalam bentuk nota. So saya tahulah pergerakan lagu tu macam mana, form lagu tu macam mana, progressionnya macam mana. Itu yang dapat membezakan antara lagu. Saya hafal semua lagu kalau awak tanya apa. So pemakahan tidak berlaku sebelum seperti dinyatakan. Tidak berlaku. Cumanya kita ada dah gambaran di dalam diri kita sebelum kita datang malam ini. Itu tugasan juri. Sebab kita bagi lagu tu pun semua orang tahu, kan? Dia dengar lah. Tapi dia tidak membawa satu markah. Malam ini dia harus bekerja keras dan kata-kata, cakap-cakap, dah ada apa semua itu tidak berlaku. Saya boleh katakan begitulah. Baik, kita akan buka satu lagi soalan terakhir kepada Datuk Muzani ataupun kepada Datuk Kai Salim. Cik Jamil ada ni, nak tanya. Oh, mungkin. Boleh kita dengarkan dulu sepatah dua kata daripada Cik Jamil, silakan. Pak Jamil, silakan. Hutang laju. Terima kasih semua. Pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas apa yang kita capai malam ini dengan keputusan kita, dengan persembahan kita, dengan sokongan daripada para wartawan daripada awal semi-final sehingga ke saat ini. Kami di pihak Productions mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda dalam menjayakan anugerah juara lagu yang ke-37 kali ini. Terima kasih. From Mr. Russell, persilakan. Saya juga ingin mengucap terima kasih kepada semua wartawan semua dengan penonton also menyokong anugerah juara lagu yang 37 daripada acara Kapit Merah sampailah ke acara the main event. So thank you so much again. If anything silap tu minta maaf pada saya. Alright. Satu lagi, silakan Bobo. Okay, mungkin boleh komen sikit mengenai persembahan Naim Daniel lebih tergantung macam itu. Masa mula-mula dia nyatakan idea itu kepada pihak produksi, apa komen produksi, sebab benda itu boleh dikatakan risiko walaupun dia pernah tergantung sebelum ni. Boleh saya jawab Okey, tiap persembahan artis yang akan mereka persembahkan di malam anugerah juara lagu ni sebenarnya kami telah pun membuat persediaan dan juga perbincangan sebulan sebelum malam inilah. Jadi berkenaan dengan Naim Daniel tu beberapa kali juga kita tekankan dan kita tanya dia, betul Naim you nak buat macam ni, you ni gila. Dia kata dia nak buat. And then dia bagi contoh video klipnya. Dia kata dia pernah buat. And then dalam masa yang sama dalam persediaan props pun, sewaktu persediaan props di bengkel dia ada turun juga untuk buat persediaan digantung dan dia menyanyi sewaktu props itu tengah construct. Jadi kita timing berapa lama dia boleh bertahan dan ternyata Naim Daniel ni seorang yang hebat pada saya. So I assume that's actually the performance daripada Naim is actually the most bizarre ataupun paling susah untuk dimaterializekan ataupun divisualkan untuk AJL kali ini, right? Macam mana? Ya, that's why kalau kita tengok tadi di permulaan lagu, first minute permulaan lagu, kita sengaja gimmickkan shot kita dia berdiri tegak. Dari situ setelah 2-3 line baru kita tarik dia untuk memberi surprise kepada penonton yang dia sebenarnya tergantung. Hanya penonton di dalam hall saja yang tahu dia tergantung. Jadi itu adalah elemen-elemen surprise yang kita cuba bawakan kepada penonton dan ternyata benda itu berhasil malam ini. Kalau kita tengok tweet dalam kita punya Twitter pun malam ni, Naim Daniel punya persembahan quite trending. Datuk, kalau kita ketepikan soal undian peminat, you rasa persembahan
Daniel tu wajar tak ada? Bukan persembahan tu baik. Kalau kita ketepikan, ya. You rasa persembahan Daniel tu layak tak untuk dibuat untuk individual professional? You rasa persembahan Daniel tu layak tak? Berada dalam tangga yang tinggi, tetapi tidak dari segi keseluruhan yang kita tengok, persembahan terbaik sebenarnya dia menjurus kepada arah vokal juga, kontrol vokal. Bila kita dah menyanyi upside down macam tu, memang susah kita nak buat kontrol vokal. Saya tidak menafikan satu persembahan yang menarik, tetapi kita tidak menidakkan syiar zikir yang dengan membawa dia punya kata apa, dia punya kreativiti dia dalam persembahan. Tengok, so kita tak boleh nak kata sebab macam tu kita kena bagi dia. Kita kena mengupas ke semua segi. No doubt Naim Daniel datang dengan satu kreativiti yang menarik dan boleh menjerat diri dia lah. Tapi saya rasa tidak kalah dengan syiar zikir. Pada segi itu kita mengupas sana sini juga daripada segi keseluruhan kreativiti yang ditunjukkan di atas pentas itu memihak kepada syiar zikir itu. Datuk, okey, mungkin soalan last kan? Mungkin keputusan ni boleh menutup mulut pengkritik termasuk di kalangan artis sendiri yang selalu mengkritik keputusan every year kalau AJL ni. Of course lah, semua nak menang. Itu dah tentu dah. Bila kita masuk, kita nak menang. Sebab tu kita ada juri profesional. Kadang-kadang dia datang dengan naskah dia yang disokong oleh peminat dia. Peminat tu dia memang dah kata mesti menang macam ni kan. Jadi kadang-kadang kita kena lihat, apabila kita dalam satu pertandingan, kita kena meletakkan. Sebenarnya kita buat penjurian ni, lagu tu kita kupas, kita ambil melodi dia tau. Kita tak dengar arrangement tu. Bila sampai lagu, kita akan dengar dia punya struktur pembikinan lagu. Tetapi kadang penyanyi itu bagus, dia dapat menyampaikan dengan terbaik, tetapi melodinya itu tidaklah sampai satu peringkat yang kita rasa sesuatu yang outstanding. Tapi penyanyi itu menyampaikan, penyanyi bagus, Khaibara bagus, tapi sengsara mungkin kekuatannya tidak dapat menandingi. No doubt bagus, bahagiakan diriku pun bagus, Marsha pun bagus, tetapi apabila kita menjurikan, kita melihat pada semua segi. Sebab kadang-kadang lagu yang keluar pergi ke radio, pergi ke TV, pergi ke media sosial, orang dah jurikan dah. Itu dah tentu dah. Peminat utamanya dia dah jurikan. Dan kadang-kadang cakap-cakap mesti tidak boleh kita tutup mereka bebas lah nak buat penjurian masing-masing. Tetapi keputusan juri kita melihat menggunakan kepakaran ke semua 10 juri itu supaya mereka dapat duduk dan juga mengupas setiap lagu itu, memperincikan supaya adil dan saksama pemberian markah. Okey, tidak dipengaruhi baik daripada pihak penerbitan, baik daripada saya sebagai ketua juri, dan juga of course lah peminat-peminat yang kita tengok lagu ni mesti menang, lagu ni mesti menang. Tak, kita tidak akan lihat pada segi itu. So pendek cerita, bebas siapa nak ni, tapi pemenangnya dah kita umumkan malam ini. Alright, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Mozani Ismail selaku Ketua Juri AJL 37. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Datuk Khairul Anwar Saleh selaku Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima dan Primeworld Studios. Thank you so much kepada producer AJL 37 iaitu Cik Jamil. Thank you so much kepada Mr. Russell. Dan sekarang ini kita akan teruskan sidang media kita bersama dengan Aina Abdul selaku pemenang bagi anugerah juara lagu ke-37. Dan juga beliau adalah pemenang bagi vokal terbaik tahun depan ada lagi 37.